serta bersama anda dengan berita-berita terkini menerusi platform radio, TV, digital dan media sosial kami. Semuanya di hujung jari. Kami ada untuk anda. Santai Tengah Hari bernama Radio. Bernama Radio untuk anda bersama-sama saya Ziana Nasir. Baiklah, untuk pendengar dan juga penonton yang menonton di live FB Bernama Radio waktu ini, sebentar lagi kita akan ikuti temu bual bersama-sama tetamu kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang satu pertandingan melakar mural Kenali ASEAN 2022. Sebelum tu izinkan saya mengalu-alukan terlebih dahululah kehadiran Puan Shaniza Azrin Muhammad Shah yang merupakan pengarah bahagian perhubungan antarabangsa Jabatan Penerangan Malaysia yang mewakili Sekretariat Pertandingan melakar mural Kenali ASEAN 2022 yang bersiaran secara langsung bersama-sama kita pada hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Ziana. Tak berapa jelas suara Puan. Adjust sikit mic Puan supaya adjust sikit. Okey, kita kena dengar suara tu biar jelas kan. Baik. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ziana. Ya, walaupun cuaca tak berapa nak cantik kat luar kan sebab hujan kan sekarang ini di KL, tapi Puan Shaniza kita tetap ceria kali ini. Jadi kita nak cerita lebih lagi tentang pertandingan melakar mural Kenali ASEAN 2022. Sedikitlah latar belakang, objektif program ini, kenapa diadakan. Silakan. Okey. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Bernama Radio, khususnya Ziana sendiri kerana memberi peluang kepada Jabatan Penerangan Malaysia selaku Sekretariat Pertandingan Melakar Mural Kenali ASEAN bagi tahun 2022. Dan untuk makluman para pendengar semua, pertandingan Melakar Mural Kenali ASEAN ini diadakan pada 1 hingga 31 Oktober selama sebulan ya Ziana, secara dalam talian. Dan pada tema pada tahun ini adalah bertemakan Stronger Together, di mana tema Stronger Together ini merupakan tema sambutan Hari ASEAN yang ke-55 yang disambut pada 30 Ogos yang lalu. Okey, sebelum saya memperjelaskan lagi berkaitan dengan pertandingan melakar mural Kenali ASEAN ini, izinkan saya untuk memberi sedikit latar belakang lah berkaitan dengan pertandingan ini. Untuk makluman para pendengar semua di luar sana, pertandingan ini merupakan salah satu daripada program baru Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, pada sebelum ini ianya diadakan pada tahun 2021 dan pada tahun ini merupakan edisi yang kedua lah pelaksanaan pertandingan melakar mural ini. Dan untuk makluman semua juga, aktiviti melukis mural ini sebenarnya telah pun diadakan di sekolah-sekolah dan ianya dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia di bawah satu jawatankuasa, iaitu Jawatankuasa ASEAN COCI ataupun nama panjangnya ASEAN Community of Culture Information. Okey, di mana di dalam jawatankuasa ini Jabatan Penerangan selaku agensi yang bertanggungjawab untuk memberi penerangan ataupun mewujudkan kesedaran berkaitan dengan ASEAN. Okey, dan pada masa itu aktiviti lakaran mural ini, idea reka bentuknya hanya dibuat oleh pegawai penerangan sendiri. Okey, pada masa tersebutlah, dan ianya telah pun bermula pada sejak tahun 2014 lagi. Dan sekarang ini seperti mana kita mesti maklum, pada tahun 2020 ya, negara kita telah pun dilanda COVID-19. Jadi aktiviti melakar ataupun melukis mural di dinding-dinding sekolah ini tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu kami mengambil inisiatif untuk menghidupkan semula aktiviti ini dengan mengadakan pertandingan secara dalam talian. Okey, seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadilah. Okey, dan pertandingan melakar mural Kenali ASEAN ini merupakan program berkaitan dengan ASEAN kedua terbesar yang dilaksanakan oleh jabatan kami lah. Dan sebelum ini pertandingan kuis ASEAN, kalau Ziana pernah dengar pertandingan kuis ASEAN, itu juga merupakan antara aktiviti ASEAN yang diajukan oleh jabatan, dan ini adalah kedua yang terbesar lah yang diajukan oleh jabatan, program yang berkaitan dengan ASEAN. Okey, baik. Dalam masa sama ya, kalau boleh saya mencelah juga, difahamkan yang pertandingan ini adalah terbuka. Boleh disertai oleh peserta dari seluruh Malaysia. Betul. Cuma sebagai negara Malaysia, mereka boleh join kita punya pertandingan. Ada had umur tak? Had umur ada. Kejap lagi kita akan bercakap berkaitan dengan kategori-kategori, sebab kita ada 2 kategori yang boleh menyertai pertandingan ini. Okey. Cumanya saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan objektif. Objektif pertandingan melakar mural ini adalah untuk mewujudkan ataupun meningkatkan kesedaran ataupun pengetahuan dalam kalangan masyarakat Malaysia berkaitan dengan ASEAN lah. Oleh itu, that's why tadi saya cakap tadi, lakaran itu mestilah bercidikan ASEAN. Maknanya untuk lukisan
mural ini pertama kali. Ini adalah kali kedua penganjuran secara dalam talian. Secara dalam talian. Okey, sebelum ini Sebelum ini pernah berlaku. ada. Sebelum ini seperti mana yang saya maklumkan tadi, ianya dibuat secara fizikal. Kita melakar ataupun melukis mural ini di dinding-dinding sekolah terpilih lah. Tapi sejak tahun lepas kita Pandemik, adakan pandemik, kita adakan secara dalam talian. So tahun lepas alhamdulillah kita dapat penyertaan yang agak memberansangkan juga, walaupun pertama kali kita laksanakan. Macam mana dalam talian boleh lukis mural ni? Peliknya Itu ni. specialnya. Okey. Sebenarnya cara dia senang saja. Peserta diminta untuk melukis dalam satu skeping drawing paper lah kertas lukisan bersaiz A3. Okey, lukis lakar cantik-cantik, mesti ada ciri-ciri ASEAN. Kemudian boleh kemukakan kepada pihak penganjur. Nanti di Facebook ataupun laman sesawang kami akan sertakan QR code di mana para peserta boleh scan QR code tu, okey, dan submit lakaran masing-masing. Macam tu. Senang saja. Okey. Baik. Dapat. Ada lagi objektif lain? Itu yang saya cakap tadi, itulah objektifnya adalah untuk mewujudkan kesedaran lah dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutama sekali murid-murid sekolah. Sebab kita ada dua kategori, satu kategori murid sekolah dan satu lagi kategori terbuka. Okey, sekarang kita boleh beralih kepada had umur. Had umur boleh. Okey, untuk had umurnya ada dua kategori murid sekolah warga negara Malaysia, mestilah berumur antara 13 hingga 17 tahun yang menuntut di sekolah menengah kerajaan ataupun swasta. Itu kategori yang pertama. Manakala untuk kategori yang terbuka pula, warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun sehingga 50 tahun. As warga negara Malaysia, mereka boleh join kita punya pertandingan. Ada syarat-syarat lain tak ataupun peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi yang telah pun ditetapkan oleh pihak penganjur? Ada Zainal, sebenarnya ada beberapa kita senaraikan lah syarat-syarat penyertaan. Antaranya setiap penyertaan itu ataupun peserta itu hanya boleh mengemukakan lakaran masing-masing sekali sahaja. Bermakna penyertaan itu secara individu. Okey. Once dia dah hantar lakaran tu, itu saja. Tak boleh macam ada satu lagi lakaran hantar 2 kali 3 kali, tak. Seorang satu je. Seorang satu je. Okey. Tapi nak mencelah lagi ni. Anda kata ada yang dah pernah menang sebelum ini. Sebab ini kali kedua kan, secara dalam talian. Nak masuk juga, nak bertanding. Boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Walaupun dia dah menang untuk tahun lepas, dia masih lagi boleh mencuba untuk tahun ini. Tak semestinya kan, walaupun dia pemenang pada tahun lepas, tahun ini mungkin orang lain, mungkin lakarannya ada orang yang lebih, orang kata bagus dalam melakar ni, kan. Tapi kita bagi peluang, kita terbuka kepada semua. Walaupun dia dah pernah menang dalam pertandingan mural ini, dia boleh masuk dalam pertandingan ini untuk tahun ini. Apa yang dicari oleh pihak penganjur ni? Nampak tak? Apa yang dicari? Kita nak cari itulah macam saya cakapkan tadi, objektifnya untuk mewujudkan kesedaran berkaitan dengan ASEAN, dan kita juga sebenarnya nak mewujudkan dalam kalangan masyarakat Malaysia ini yang mempunyai bakat dalam bidang kesenian. Okey, memahami visi dan misi ASEAN itu melalui kaedah yang lebih kreatif dan juga versatile. Bukan sahaja kita, sebab sebelum ini pun kita memang memberi pendedahan berkaitan dengan ASEAN dekat media sosial, melalui infografik, melalui videografik. Tapi kali ini special sikit, kita nak bagi kesedaran kepada orang ramai berkaitan dengan ASEAN melalui bakat dan juga kesenian. Okey, adakah ini secara one off saja? Maksud saya bila dah ada pemenangnya, setakat itu saja, ataupun hasil mereka ini, lukisan mereka ini dilukis secara reality? Ya, itu memang kita punya sasaran lah Zana memang kalau sebelum ini kita memang ada aktiviti melukis mural di sekolah, dan pada tahun ini kita merancang untuk mengadakan satu perbincangan dengan pihak PBT, sekolah-sekolah untuk merealisasikan lakaran-lakaran ini di dinding-dinding sekolah ataupun di tempat-tempat yang orang kata yang menjadi tumpuan pelancong. Kalau kita lihat dekat serta-serta negeri di Malaysia ini mereka memang telah pun merealisasikan lakaran mural yang cantik-cantik. Ya, sayanglah kan dah menang-menang kan. Paling tidak pun kita nak angkatlah hasil mereka itu kan. Itu memang hasrat kami lah. Okey, baik, dalam masa yang sama syarat-syarat peraturan kita dah tahu dah. Tapi yang dinanti-nantikan, sebab walaupun 1 hingga 31 Oktober kita nak bagi mereka ni lebih semangat lagi kan, supaya bercambah-cambah idea kreativiti mereka ni. Apakah hadiah yang ditawarkan untuk
para pemenang. Yelah kan Zana kan, kalau kita ada pertandingan, dia pasti ada hadiah. Ya. Nama pun pertandingan. Wajib. Wajib ada hadiah. Okey, untuk makluman para pendengar semua ya di luar sana, untuk pertandingan Melaka Mura ini, kita akan adakan hadiah 8 hadiah untuk setiap kategori. Bermakna untuk kategori murid sekolah tu ada Johan, Naib Johan, tempat ketiga dan 5 hadiah sagu hati. Di mana untuk kategori murid sekolah ini, untuk Johan, mereka akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000 beserta trofi dan juga sijil. Manakala untuk Naib Johan RM750, trofi beserta sijil. Tempat ketiga RM500, trofi beserta sijil, dan juga 5 hadiah sagu hati RM300 setiap seorang beserta trofi dan juga sijil. Itu untuk kategori yang murid sekolah lah, yang berumur 13 tahun sehingga 17 tahun. Manakala untuk kategori terbuka ini, Johan di up sikit. Ada hadiah wang tu nanti lebih up sikit lah. Johan akan menerima RM2,000. Okey. Termasuk juga trofi dan juga sijil. Naib Johan RM1,500, trofi dan juga sijil. Tempat ketiga RM1,000, trofi beserta sijil dan juga 5 hadiah sagu hati sebanyak RM500, trofi dan juga sijil. Okey, baik, sangat menarik tu. Agak lumayan. Ya, terkumpul. Kalau kita kumpulkan jumlah hadiah ni lebih kurang dalam RM12,000 lah. Kita peruntukkan untuk pertandingan ini. Rugi kalau tak sertai kan. Betul. Rugi. Okey, kita nak imbas sedikit lah pengalaman penganjuran untuk kali yang pertama secara dalam talian berkaitan dengan lukisan mural ini sendiri. Bagaimana dari segi maklumat terima penyertaannya? Okey, pada tahun lepas, seperti mana yang saya cakapkan tadi, tahun lepas merupakan kali pertama kita anjurkan. Okey, dan alhamdulillah kita telah pun mendapat sambutan yang menggalakkan lah daripada kedua-dua kategori inilah, murid-murid sekolah terutamanya. Dan kita boleh lihat hasil lakaran yang dihasilkan tu sangat kreatif dan sangat rumit lakaran yang dibuat tu. Sampaikan kita rasa, tak sangka mereka boleh melakar dalam satu keping kertas yang sangat cantik, yang kita pun sendiri sebagai penganjur teruja melihat hasil-hasil lakaran tersebut. Sehinggakan para barisan juri pening kepala nak menilai untuk memilih pemenang-pemenang. Siapakah juri-juri? Okey, jurinya memang kita akan jemput lah juri luar yang mempunyai pengalaman dalam bidang kesenian ni. Okey, jadi untuk kali ini, penganjuran kali ini, kali kedua ini kan, dah ada pengalaman sebelum ini. Bagaimana dari segi sasarannya? Disasarkan berapa banyak penyertaan? Tentu sekali lah Zaina ya, kita mensasarkan lebih sasarannya daripada tahun lepas lah. Dan kalau boleh tahun ini kita juga ingin memperluaskan, menghebahkan berkaitan dengan pertandingan ini dengan lebih baik lagi. Sebab kita tahu orang di luar sana, ramai di antara di luar sana yang mempunyai bakat besar dalam bidang kesenian melukis, melakar dan sebagainya, tetapi tidak tahu di mana hendak ditunjukkan bakat-bakat itu. Nak ekspreskannya kan, ekspreskan bakat itu penting. So selain daripada mereka boleh menunjukkan bakat-bakat mereka, mereka juga boleh menang wang tunai yang sangat lumayan seperti mana yang saya umumkan tadi. Dan juga special untuk murid-murid sekolah ya Zana ya, murid sekolah kalau kita tahu 13 tahun hingga 17 tahun ni diorang ada markah PAJSK tu, iaitu markah untuk pentafsiran aktiviti jasmani sukan dan core curriculum. Di mana dimasukkan ya? Ya, dimasukkan sebab kita sebenarnya memang setiap tahun kalau kita buat program berkaitan dengan ASEAN ni, kita memang akan dapatkan kerjasama daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita minta bantuan daripada mereka untuk mereka hebahkan, untuk mereka memberi sokongan kepada kita untuk melibatkan murid-murid sekolah seluruh Malaysia melalui pejabat penerangan, pejabat pendidikan daerah, pejabat pendidikan negeri dan dengan adanya pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum ni, anak-anak murid sekolah semua yang mengikuti program kita ini akan memperolehi sijil. Setiap seorang yang mengikuti ataupun menghantar lakaran mereka, kita akan beri sijil, sijil secara digital, di mana sijil itu ada markah PAJSK-nya. Markah dalam core curriculum mereka. So itu agak istimewa lah untuk murid-murid sekolah lah. Betul. Apa cabaran untuk pihak penganjur ni? Cabaran tu lebih kepada untuk mempengaruhi supaya mereka kat luar sana tu sertai pertandingan kami lah ya. Sebabnya tak semua orang sebenarnya berbakat dalam bidang lakaran. Kan ada yang pandai mewarna tetapi mungkin tak boleh melukis kan.
kalau kita buat pertandingan mewarna tu mungkin agak mudah lah ya, sebab hanya menggunakan warna, just warna, tak perlu melakar apa-apa objek dan sebagainya. Tetapi lain pula dengan mural ini, mereka perlu melakar, perlu ada idea. Sebab sebelum ini Jabatan Penerangan juga pernah mengadakan mural kenegaraan berkaitan dengan merdeka. Itu agak mudah lah sebab kita memang telah dimomokkan, telah kita dipromosikan berkaitan dengan kemerdekaan negara kita. Semua orang tahu pasal kemerdekaan, tetapi agak jarang orang di luar sana mengetahui pasal ASEAN. Mereka pernah melawat ke negara-negara ASEAN, kadang-kadang pernah pergi Indonesia, pernah pergi Myanmar, pernah pergi Brunei dan sebagainya, tetapi secara tak langsung diorang sebenarnya tak tahu ASEAN apa itu ASEAN, apakah negara-negara yang dianggotai dalam ASEAN ini. Negara ASEAN So itu antara cabarannya lah. That's why di dalam kita punya penyertaan adalah syarat-syarat penyertaan, dan memang kita ada share dekat dalam kita punya laman Facebook dan juga portal Jabatan Penerangan sendiri berkaitan dengan syarat-syarat terperinci penyertaan. Nak terperinci kena lungsuri laman ya, berkenaan lah. Okay. Ada yang lebih terperinci lah. Dan saya nak tekankan kat sini juga, untuk lakaran ni sebenarnya kita menekankan supaya para peserta melukis dengan tangan secara manual. Secara manual, tidak dibenarkan untuk menggunakan sebarang aplikasi. Kan sebab sekarang ini kalau kita lihat dekat dalam teknologi sekarang ini, pelbagai aplikasi yang orang ramai boleh gunakan untuk melukis. Tetapi kita tidak benarkan. Specialnya kita punya pertandingan mural ini, mereka hanya boleh menghantar penyertaan dengan menggunakan lakaran secara manual. Macam mana nak mengenal pasti lakaran itu adalah lakaran yang asli? Maksud saya contoh, katakanlah lakaran tu Ziana yang buat. Mungkinkah ada penipuan di situ, bukan Ziana yang lukis sebenarnya orang lain tapi menggunakan nama Ziana. Macam mana nak pastikan itu adalah karya yang buat? Macam mana itu dinilai, macam mana itu dikenal pasti? Itu agak rumit sebenarnya, Zainal. That's why kita tidak meletakkan bahawa antara syaratnya orang yang hantar itu ada individu yang membuat ataupun melakar. Kita tak meletakkan syarat itu. Itu terpulang pada pihak peserta ataupun orang ramai lah. Cuma kita tekan kat sini mesti melakar secara manual, dan barisan juri kita akan mengenal pasti adakah sama ada digunakan pensel color ataupun warna air, ataupun menggunakan color crayon, ataupun dia buat lakaran itu menggunakan aplikasi. Kita ada barisan-barisan juri yang bijaksana yang akan menentukan, yang akan membuat penilaian. Once dia dah menang, dia akan barisan pemenang ni yang kedua-dua kategori ni, kita akan minta mereka kemukakan hasil lakaran fizikal kepada kita lah. Dan selepas kita menerima hasil lakaran tu, kita pasti dan kita dapat kenal pasti bahawa lakaran itu secara digital, kita akan tolak penyertaan, dan kita akan rasa macam kita akan bermakna mereka tidak menepatilah kita punya syarat-syarat penyertaan. Baik, dah banyak sebenarnya perkongsian berkaitan dengan pertandingan melakar mural kenali ASEAN 2022. Anda kata ada yang terlepas, boleh tengok balik video ni atau boleh lungsuri laman Sawang kalau boleh pesanan kepada mereka yang nak sertai, kerana ini merupakan satu pertandingan melakar mural kenali ASEAN 2022 kali kedua dianjurkan. Bertemakan Stronger Together, sempena sambutan ataupun tema Hari ASEAN ke-55 1 hingga 31 Oktober nanti. Pesanan kepada mereka yang nak sertai. Saya sangat menggalakkanlah kepada orang ramai ataupun adik-adik ataupun para pendengar di luar sana untuk menyertai pertandingan melakar mural kenali ASEAN ini yang berlangsung pada 1 hingga 31 Oktober secara dalam talian. Sebab ramai yang bertanya, macam mana nak buat ni secara dalam talian ni, nak melakar mural ni, semua confused kan? Itulah dia. Itulah macam saya cakapkan tadi, hanya melukis dalam satu keping kertas yang bersaiz A3 dan kemukakan kepada pihak penganjur, kepada sekretariat melalui QR code yang kita akan sertakan di laman Sesawang lah. Jadi kepada anda di luar sana untuk menyertai pertandingan kami, boleh terus ke laman Sesawang kami ataupun Facebook IR Division ataupun Jabatan Penerangan Malaysia lah. Ataupun boleh terus ke kita punya portal Jabatan Penerangan, www.penerangan.gov.my. Dekat dalam portal, dekat dalam Facebook, memang kita ada promosi yang sangat kerap lah berkaitan dengan pertandingan melakar mural kenali ASEAN ini. Saya faham melakar mural ini bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya. Dia ambil masa untuk melakar, sangat rumit kerja-kerja melakar ini. Saya faham, that's why kita berikan masa yang cukup-cukupnya selama sebulan untuk mereka bersedia, untuk mereka
ialah bersedia dengan idea dan seterusnya menghantarlah karya masing-masing kepada pihak penganjur untuk dinilai. Okey, jangan lupa sertai pertandingan melakar mural Kenali ASEAN 2022 sepanjang bulan Oktober. Dah boleh start fikir dah. Apa idea, apa yang nak lukis kan. Kena faham tema, syarat-syarat tetapkan dan sebagainya. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. Kita doakan yang terbaik, semoga lebih ramai lagi menyertai pertandingan ini ya Puan Shaniza. Ya, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan segala-galanya berjalan lancar, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Puan Shaniza Azrin Muhammad Shah yang merupakan pengarah bahagian perhubungan antarabangsa dari Jabatan Penerangan Malaysia untuk Temu Bual Radio. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.